Selamat petang, salam sejahtera. Hari ini, Khairi Jamaluddin sekali lagi tampil memberi satu penjelasan yang begitu mengejutkan aku tentang kepelikan Najib. Najib nih dah jadi apa? Aku hairan juga apabila Khairi kata tiada sebab Najib berada di hospital Kuala Lumpur pada hari Ahad. Aku nak bagi tahu, hospital kerajaan pada hari Ahad tutup. Kalau ia pun dah biasa dengan hospital-hospital yang swasta yang 24 jam buka, dapat perkhidmatan yang terbaik, dapat perkhidmatan yang paling mewah, istimewa, level-level kayangan, itu hospital swasta. Hospital yang amanah tidak sesuai untuk banduan. Untuk banduan mengikut akta penjara hanya boleh dirujuk ke hospital kerajaan. Itu aktanya. Bukan seperti hospital-hospital yang lain. Itu sebab dalam artikel ini ditulis tiada sebab Najib berada di hospital Kuala Lumpur pada hari Ahad. Kerana hari Ahad ialah hari di mana cuti. Cuti tidak dibuka. Dan menurut Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan Malaysia, beliau menjelaskan tiada sebab untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak yang merupakan banduan pada waktu ini untuk dimasukkan ke hospital Kuala Lumpur pada Ahad lalu. Tegasnya, keadaan kesihatan ahli Parlimen Pekan yang sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun itu adalah memuaskan. Aku nak ulang sekali lagi bagi mereka yang kata Najib sakit macam-macam lah di penjara Kajang. Kementerian Kesihatan melaporkan beliau dalam keadaan yang memuaskan. Dan ada satu laporan lagi yang aku dapat kumpulkan hari ini. Kes Najib bukan kes kecemasan. Beliau hanya dirujuk di hospital Kuala Lumpur. Bukan kes kecemasan, kata laporan itu. Seperti yang dinyatakan juga oleh Khairi Jamaluddin, ianya memuaskan. Bagaimanapun, Khairi berkata, bagi mengelakkan sebarang pertikaian di masa hadapan, Najib dimasukkan ke hospital Kuala Lumpur pada Isnin untuk menjalani pemeriksaan lanjut. Jika sudah lengkap, laporan akan diserahkan kepada Najib dan mahkamah sekiranya perlu, katanya. Tegas ahli Parlimen Rembau itu lagi, iaitu Menteri Kesihatan ini, Najib sedang menjalani hukuman penjara 12 tahun itu dalam keadaan kesihatan yang amat memuaskan. Pandangan profesional dan pakar memberi rawatan pada Jumaat memaklumkan bahawa kesihatan Najib adalah dalam memuaskan, katanya selepas majlis menerima anugerah Malaysian Book of Record bagi pelancaran laporan rekod Breaking COVID-19 Vaccine. Bagaimanapun, beliau berkata bagi mengelakkan sebarang pertikaian di masa hadapan, Najib dimasukkan ke hospital Kuala Lumpur pada Isnin untuk pemeriksaan lanjut. Jika sudah lengkap, laporan akan diserahkan kepada Najib dan mahkamah sekiranya perlu. Khairi berkata, 2 mesyuarat konsultasi telah diadakan bersama keluarga Najib yang turut disertai Datin Rosmah Mansur. Saya sebenarnya tidak mahu beri maklumat lanjut, tetapi ia telah menjadi isu umum. Jadi, saya kena jawab untuk menjaga integriti Kementerian Kesihatan Malaysia, kata Khairi lagi. Khairi berkata demikian mengulas laporan ahli keluarga yang mempersoalkan Najib tidak dimasukkan ke hospital Kuala Lumpur dan dibenar pulang selepas menerima rawatan. Seperti yang dikatakan oleh Khairi, keadaan kesihatan Najib adalah memuaskan dan tiada sebab untuk Najib berada di hospital Kuala Lumpur pada Ahad. Najib ada sebab satu saja, mesti masuk dalam penjara kerana beliau sudah jadi banduan, mesti menjalani hukumannya. Dan Khairi kata kaitan kesehatannya memuaskan dan pada hari Isnin barulah dirujuk semula ke dalam hospital. Sementara itu, Khairi turut menolak dakwaan bahawa ubat tekanan darah tinggi Najib ditukar. Dulu beliau ambil ubat yang dibeli daripada hospital swasta. Namun apabila dirujuk ke hospital Kuala Lumpur, ubat generik diberikan. Ubat-ubatan itu adalah sama. Formula sama tetapi generik, katanya lagi. Tambahnya, tuduhan mengatakan ubat ditukar seolah-olah
memberi gambaran bahwa ubat berbeza adalah tidak benar. Ubat generik ini kandungan sama. Penjelasan ini penting kerana terdapat tuduhan daripada pegawai dan ahli keluarga Najib, katanya. Sebelum ini, pegawai khas Najib, Muhammad Mukhlis Maghribi, memaklumkan tekanan darah Najib dilapor berada pada tahap tinggi. Tekanan darah Najib dilapor berada pada tahap tinggi dan berbahaya susulan pertukaran ubat yang diberikan untuk merawat masalah ulcer di dalam perutnya. Pada perkembangan lain, Khairi berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia akan membuat perolehan vaksin COVID-19 jenis baru untuk varian baru. Dalam masa terdekat, saya akan umumkan siapa yang layak terima. Kita tak buat secara besar-besaran dan akan fokus kepada kumpulan berisiko tinggi, kata Khairi lagi. Itulah dia, saudara pendengar sekalian. Cerita yang hangat hari ini ialah apabila Khairi mendedahkan tidak ada keperluan Najib, tidak ada sebab Najib berada di Hospital Kuala Lumpur pada hari Ahad. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Petang ini aku nak kongsi dengan kamu semua apa keputusan pengampunan Najib kepada Malaysia. Apa keputusan terkini pengampunan Diraja Najib dan apa implikasinya, apa konsekuensinya kepada rakyat Malaysia dan negara Malaysia sekiranya Najib diberikan pengampunan Diraja. Ini adalah dapatan daripada kajian yang aku buat dan menerusi kenyataan daripada Jabatan Peguam Negara. Ampun Najib, permain kedaulatan undang-undang, kata Badan Peguam. Saudara penonton sekalian, pengampunan Najib dikatakan sebagai satu tindakan yang boleh mempermainkan kedaulatan undang-undang. Selain daripada itu, Najib yang baru mahu mencapai genap 20 hari di penjara sudah pun begitu banyak isunya berkaitan dengan kesihatan beliau. Yang menjadi persoalan ialah sejauh mana ketahanan Najib mencapai 12 tahun di penjara Kajang. Penonton sekalian, pengampunan Diraja untuk Datuk Seri Najib Razak kini adalah pramatang. Kerana bekas Perdana Menteri itu masih menghadapi 4 kes jenayah, kata Presiden Badan Peguam Malaysia, Karen Chia hari ini. Sebelum kita teruskan, aku nak ulas tentang perkara ini. Bagi mereka yang belum tahu, Najib menghadapi beberapa lagi kes jenayah yang masih di dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi. Antaranya ialah 4 kes yang melibatkan 1MDB, SRC dan sebagainya. Menurut Presiden Peguam Malaysia, Badan Peguam Malaysia ini, iaitu Karen Chia, keputusan pengampunan Diraja Najib kini adalah pramatang kerana masih mempunyai 4 kes lagi yang melibatkan Najib Tun Razak. Beliau juga berkata walaupun Najib berhak memohon berbuat demikian, memberinya pengampunan sejurus selepas dia memulakan pemenjaraannya akan mempermainkan sistem keadilan jenayah dan kedaulatan undang-undang Malaysia, katanya lagi.